suara dia tak jelas. Bila saya dengar balik kan, dia tak jelas. Tak kat mulut kita. Ni miming je ni. InsyaAllah 8-7 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Walhamdulillah ya rabbal alamin. Lama saya buka ni. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkanlah pada bulan yang lalu. Alamak. Okay, baik. Kita di hujung daripada bab al-amwal al-muharramah, harta-harta yang diharamkan ataupun harta-harta yang kita tidak boleh berurusan muamalah dengannya. Sejak daripada awal dulu kita dah bincang satu persatu hinggalah kita masuk yang last hari itu berkaitan dengan hal-hal yang bersabit dengan riba, hal-hal yang bersabit dengan perjudian. Dan last hari itu ialah hal yang bersabit dengan gharar. Itulah ketidakjelasan dalam hal awal muamalah merangkumi jual beli, gadai-gadai dan seumpamanya. InsyaAllah ta'ala malam ni kita nak masuk tajuk yang baru, itulah dalam solat perkara yang dilarang dalam hal awal muamalah, dan sikit yang terakhirlah yang kita bincangkan dalam harta-harta yang haram ataupun yang tidak boleh dimuamalahkan. Dan selepas itu insya-Allah taala kita akan masuk segmen yang baru, itulah bersabit dengan komponen-komponen dalam muamalah. Baik. Orang yang berakad, akad dan seumpamanya. Malam ni kita masuk yang last lah, itulah bersabit dengan melanggar perintah penguasa yang sah. Sebagaimana kita dilarang untuk bermuamalah dalam hal-hal yang telah dinaskan oleh Allah Taala dan Rasulullah SAW secara jelas dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi baginda SAW. Seumpama hal yang kita telah sebutkan seperti riba, hal yang bersabit dengan judi atau seumpamanya, kita juga dilarang untuk berurusan dalam hal awal muamalah apa-apa sahaja yang melanggar perintah penguasa yang sah. Sebarang perintah, arahan, peraturan yang ditetapkan oleh penguasa bersabit urusan muamalah hendaklah sentiasa ditaati. Itu poin yang nombor 1 sekali. Penguasa di sini bermaksud penguasa yang sah, yang dilantik oleh orang kata apa, yang dilantik oleh kita atau dilantik secara sah. Boleh jadi satu zaman pada satu zaman pelantikannya itu tidak sama. Kalau zaman dulu pelantikan penguasa dilantik secara bai'ah, dan golongan-golongan yang
memang dikhususkan untuk melantik penguasa yang kita sebut sebagai ahlul halli wal aqdi. Di kalangan orang-orang ataupun orang kata penguasa di kalangan mereka, dan juga orang cerdik pandai termasuk para ulama, para fuqaha, orang ada kepentingan tertentu dalam masyarakat, dia akan berkumpul bersidang untuk nak pilih siapa ketua mereka. Dulu. Hatta setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah cara mereka melantik pengganti baginda yang kita sebut sebagai khulafa ar-rasyidun. Bukan kata setiap orang pergi lantik, tak ada macam sistem hari ni. Dulu siapa? Orang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan Muhajirin dan Ansar. Bila Nabi wafat, tuan-tuan belajar sejarah, sirah atau seumpamanya, hatta kalau tuan-tuan belajar hadis pun, ujung-ujung dalam Sahihul Bukhari memang ada bab pelantikan khulafa ar-rasyidun, disebut satu persatu daripada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Disebut macam mana kan. Dan secara spesifik bila kita belajar dalam siasah syar'iyah, politik in Islam, siasatu syar'iyah, politik in Islamic jurisprudence, politik dalam Islam. Jadi dia sebut macam tu. Mana kata ada golongan yang dia memang melantik penguasa yang ada. Sama juga bila Nabi wafat, di atas prinsip berkenaan, bila penguasa itu sudah tidak ada, maka mereka berkumpul bincang nak lantik siapa. Of course lah, yang melantiknya tu mesti di kalangan orang yang cerdik pandai. Sebab itu disebut ahlul halli wal aqdi. Mana orang yang macam tadi, orang cerdik pandai, para fuqaha, para ulama, orang ada kepentingan dalam masyarakat. Dia jaga kaum dia, kepala-kepala kaum dia akan berkumpul, dia akan sidang. Macam Nabi lah, bila Nabi wafat, kepala-kepala muhajirin dan ansar berkumpul bincang nak lantik siapa. Kan? Ada nak lantik Umar Al-Khattab, ada orang muhajirin nak lantik puak-puak dia, orang ansar nak lantik puak-puak dia. Akhirnya dicadangkan oleh Umar Al-Khattab, dilantik Abu Bakar As-Siddiq. Of course lah kena lantik orang Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Ada hadis yang Nabi menyebut, walaupun hadis itu setahu saya tidak sahih, ataupun disahihkan oleh sebahagian, didhaif oleh sebahagian yang lain. Nabi kata para imam mesti di kalangan Quraisy. Dan ada lagi hadis-hadis lain yang disebut oleh para sahabat menunjuk bahawa mesti dilantik di kalangan orang muhajirin, mesti. Dan orang yang rapat dengan Rasulullah, dan tidak ada orang lain yang lebih rapat pada waktu itu dengan baginda SAW selain daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka dilantik lah, mana orang ramai-ramai lantik. Jadilah dia penguasa yang sah, yang disebut sebagai ulil amri. Waktu tu tak sebut lagi Amirul Mukminin, tak ada lagi lah. Amirul Mukminin ialah gelaran kepada Umar Al-Khattab. Dia baru disebut Amirul Mukminin. Adapun Abu Bakar As-Siddiq tak disebut sedemikian. Tapi tak apa, itu hanya peristilahan saja. Jadilah dia penguasa yang sah. Dan begitu juga setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat berkumpul dan lantik Umar Al-Khattab. Di kalangan sahabat-sahabat yang cerdik pandai, yang bagus-bagus, yang ilmunya baik, yang rapat-rapat juga dengan sahabat-sahabat yang besar yang disebut sebagai kibarus sahabat, the great companions. Lantik pula Umar Al-Khattab. Kemudian lantik pula Osman pada waktu itu. Walaupun ada pertikaian masa nak lantik Osman, ada yang nak lantik Ali bin Abi Talib, tapi Ali sendiri menyokong Osman, kerana katanya tidak ada orang yang lebih baik di kalangan kita melainkan Osman bin Affan. Dia sentiasa nak pilih orang yang lebih baik di kalangan mereka untuk nak jadi ketua. Dan sepatut itu contoh yang kita ikut dalam hal kita nak melantik siapa sahaja di setiap peringkat. Bukan kata politik besar-besar nak lantik pemerintah negara tu, daripada atas sampai ke bawah, sekecil-kecil. Kan? Apa pemimpin yang paling kecil sekali? Suami lah. Lantik suami boleh main lantik gitu ke? Ataupun seorang bapa nak cari calon untuk anaknya, boleh calon gitu je. Ataupun dia biarkan anak dia cari calon dia sendiri, dia pun tak kisah. Tak kisah. Zaman dia berubah. Sekarang kita nak padang-padangkan anak kita dengan anak orang pun payah juga. Zaman dulu tak apa kan. Tapi dah anak kita ada calon, kita siasatlah tengok. Kan? Selidiklah anak kita calon dia ni macam mana, orangnya bagus ke tidak, semayang ke tidak, dia dengan orang muamalat dia macam mana, PR dia macam mana, kena ambil tahu jugalah. Supaya rumah tangga akan berkekalan. Bila anak kita kahwin orang baik, walaupun anak kita kadang taklah berapa baik sangat, tapi dia akan bagus. Nampak? Jadi di atas prinsip yang demikian. Sama juga bila Osman bin Affan dibunuh. Sama juga.
Orang pakat nak lantik Ali bin Abi Talib. Ali tak nak. Inni lakum wazir wa khairum minni wa khair apa? Dia kata dalam Fadailus Sahabah, dia kata aku tak boleh jadi amir. Jadi wazir boleh lah. Wazir ni makna pembantu kepada amir. Kita kata menteri je lah. Dalam istilah hari ni wazir, dalam bahasa Arab kita sebut menteri, minister. Kalau nak jadi menteri okey, mana yang nak membantu penguasa yang besar, boleh dia kata. Tapi nak jadi amir, aku rasa tak berapa layak. Ali bin Abi Talib kata. Tapi dah pakat nak lantik belaka. Dia kata dan Ali bin Abi Talib pun tak benar orang lantik dia secara senyap-senyap, tak benar. Kan? Dia kata tak boleh lantik aku dalam keadaan sir. Kalau nak lantik aku juga, pergi ke masjid. Ramai-ramai lantik aku di situ. Dia pun pergi ke masjid, dah ramai orang datang ke masjid, lalu mengangkat beliau sebagai pengganti kepada Osman bin Affan. Maka terlantiklah dia dan jadi penguasa yang sah. Dan begitu yang berlaku pada zaman terawal dulu, sehingga mari zaman beraja dan seumpamanya, tak kisahlah kerana setiap zaman dia berubah, tuan-tuan. Kita nak ikut zaman-zaman terawal dalam nak melantik seorang ketua di atas prinsip ahlul halli wal aqdi mungkin agak sukar. Mungkin takkan berlaku lah dalam konteks hari ini. Apa sistem yang kita ada? Demokrasi. So, go on. As long as prinsip memilih pemimpin itu perlu kita ada dan kita tahu bagaimana. Itulah pilih pemimpin yang baik. Peribadinya dan dalam segala hal. Kena selidik tengoklah. Bukan nak berpolitik, tapi asal pasal dia sebut tentang penguasa. Once seseorang penguasa itu dilantik, jadilah dia ulil amri. Kan? Saya sebut pada zaman selepas Rasulullah SAW untuk kita dapat gambaran yang umum lah, basic idea tentang bagaimana pemimpin dilantik pada waktu itu. Dan mereka pun tak ada lah nak berebut jawatan, tak ada. Ada berlaku ketika awal-awal pelantikan khalifah pertama selepas wafatnya Abu Bakar, di mana Muhajirin nak lantik orang dia, Ansar nak lantik orang dia. Tapi kerana masing-masing melihat akan kelayakan masing-masing. Orang Muhajirin kata orang aku lebih layak. Orang Ansar kata orang aku lebih layak, sehingga ada bibit-bibit nak bergaduh lah. Kan? Tapi kerana masing-masing rasa orang dia lebih layak, tak apa. Kita pun macam tu juga. Kalau kawan kita ada calon nak lantik pengurusi, ada ciri-ciri yang bagus, kita pun ada calon kita. Go on, masing-masing boleh calonkan calon masing-masing. As long as ada kriteria yang bagus untuk jadi seorang pemimpin. Hari ni kita go on dengan sistem yang ada, as long as kita pilih. Dan bila seorang itu dilantik sebagai pemimpin, jadilah dia penguasa ulil amri, dan mungkin adalah perkara yang dia gariskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari sudut muamalah. Kan? Dan bukan hanyalah konteks hari ni, tuan-tuan. Hatta Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh yang baik. Jangan ingat Nabi ni hanya tunjuk contoh lah ibadat saja. Kalau nak semayang ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Betul? Sahih Bukhari daripada Malik bin Al-Huwairis, Nabi kata semayang macam aku semayang. Kita pun nak semayang, belajarlah cara macam mana Nabi semayang. Kena belajar juga. Kan? Takut-takut kita semayang tak macam Nabi semayang. Dan nak tahu macam mana Nabi semayang, memang tak boleh tengok Nabi. Of course lah. Kan? Kita kena belajar bagaimana cara Nabi ajar para sahabatnya semayang. Itu caranya. Dan belajar dengan guru yang betul. Belajar. Sama juga dengan puasa, zakat, haji dan lain-lain ibadah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW juga contoh dalam hak awal muamalah. Jangan ingat zaman dulu kolok sangat kan. Tak ada benda, tak ada. Nabi telah menunjukkan contoh yang baik. Sebab itu bila tuan-tuan buka Quran dan surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ke-21 itu atau 41, saya pun lupa. Allah Taala kata Nabi ada contoh yang baik. Umum. Tak kira dalam hak awal ibadah dan selain ibadah yang kita sebut sebagai muamalah, termasuk juga muamalah kewangan. Nabi bila jadi penguasa, kan, selaku orang bertanggungjawab, dia juga menjaga hak ehwal muamalah yang berlaku pada zamannya. Nabi pun turun padang. Nabi pun monitor market-market yang ada pada waktu itu yang kita sebut sebagai Aswaq Madinah. The markets of Madinah. Nabi pun turun. Monitor tengok macam mana. Kan? Mungkinlah zaman dulu tak sama macam zaman hari ni. Tapi begitulah prinsipnya. Nabi turun di pasar, Nabi tengok kan.
Peniaga-peniaga Nabi cek macam mana, tengok produk dia macam mana. Di situ Nabi sebut apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kadang-kadang Nabi SAW melihat gandum diletakkan, kemudian Nabi cucuk tangannya, maran Nabi bi subratin min, macam mana hadis tu, hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW lalu kan, kemudian Nabi celup tangan dia ke dalam gandum, lalu di kedai dan seumpamanya Nabi celup tangan dia dalam gandum. Maran Nabi bi subrah ta'am fa adkhala asabi'ahu fiha fa asabat balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am faqala asabathu as-sama faqala an-nabi afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yakun likay yarahu an-nas man ghashana laysa minna. Hadis ni saya pernah baca dulu masa kita belajar, tak boleh menipu dalam urusan muamalah. Tapi saya baca hak ujung je, kisah tu saya tak baca kan. Dia hadis agak panjang sikit, saya ambil hak ujung. Dalam bab al-ghish gitu, bab tak boleh menipu, tak boleh buat pemalsuan atau seumpamanya. Tapi kisah dia macam tu. Nabi berjalan pergi ke pasar buat monitoring, Nabi tengok ada gandum, Nabi cucuk tangan dia ke dalam. Saja-saja cucuk ke? Tak. Adalah tujuannya tu nak tahu hak dalam tu sama ke tidak dengan hak luar. Nabi nak tahu adakah makanan ataupun gandum itu yang berada di bahagian atas sama atau tidak dengan bahagian yang berada di dalam. Nak mengelakkan daripada penipuan. Nabi pun cucuklah tangan dia ke dalam. Cucuk-cucuk basah kat dalam. Gandum tu tak elok. Nabi terus bertanya kepada tuan punya kedai berkenaan. Mahaza ya sahibat ta'am. Apa ni? What is this? Nabi tanya. Kenapa jadi macam ni? Dia kata, oh malam tadi kena hujan lah. Kena hujan. Mana sebahagian gandum dia telah rosak, basah. Tapi dia sembunyikan di bahagian dalaman supaya orang tak nampak. Dan bila dia jual, sekali dengan kering, sekali dengan basah, campur sekali. Kan? Boleh jadi orang tu bila balik, dia tak hantar balik dah, nak tukar atau seumpamanya. Macam kita lah tuan-tuan, kita beli barang, kadang-kadang ada rosak sikit. Tuan-tuan rakyat malas nak pergi kedai balik nak tukar. Tak tak? Kalau rosak semua kita tukar. Kita beli durian umpamanya 5-6 biji, beli 6-7 kilo kan. Adalah sebiji rosak, tak ada nak pergi baliknya. Melainkan kalau kita beli semua rosak, mesti pergi tengah malam pun tengah malam lah beli durian, dah lah mahal harganya. Nak biar gitu ke, tak ada je. Tapi kalau ketakat sebiji kita buat tak kisah. Kan? Jadi tak boleh sebab berlaku penipuan di situ. Nabi pun tanya macam mana boleh jadi macam tu. Dia kata asabat husama. Nabi pun ajar dia, kenapa kamu tak letak bahagian atas? Nabi tanya dia, kenapa tak letak bahagian atas? Supaya dilihat oleh manusia. Man ghashana laisa minna. Itu jadi kaedah tu. Sesiapa yang menipu kita bukanlah di kalangan kita. Jadi Nabi sebagai ulil amri, Nabi buat monitoring tu, nak lihat peniaga ni betul ke tak betul. Dan bila ada perkara yang tidak bagus, Nabi ajarlah man ghashana laisa minna. Siapa yang menipu kita bukan di kalangan kita. Kan? Walaupun hadisnya pendek, only 3 or 4 words, hanya beberapa perkataan saja. Tapi dia jadi satu kaedah yang besar. Hatta larangan terbesar dalam muamalah, di samping kita sebut judi, riba, produk-produk yang haram atau seumpamanya, termasuk gharar, menipu juga ada satu benda yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Tidak ada rukhsah dalam hal itu. Agama ni dalam banyak hal dia ada rukhsah, ada keuzuran yang kita boleh bertimbang rasa dan bertolak ansur. Tapi dalam hal muamalah, jika melibatkan penipuan tak boleh sama sekali dan tidak ada rukhsah atau keuzuran pada. Baik, ulil amri. Hari ni penguasa kita. Mungkin di peringkat negeri ada penguasanya. Dia juga adalah ulil amri. Mungkin di peringkat negara ada penguasanya. Dia juga adalah ulil amri. Dan setiap negara memanglah dia ada state government, dia ada federal government, ada bahagian pusat, ada bahagian negeri. Kesemua tertakluk kepada ulil amri dan setiap perintah yang dikeluarkan oleh mereka dalam hal muamalah mesti dipatuhi. Seumpama juga ia berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat monitoring, bila Nabi sebut satu perkara, orang kena ikut. Pasal penguasa bukan hanya nak jaga hak ehwal yang bersabit dengan perkara yang orang kata kecil-kecil, tapi dia juga kena jaga market supaya urusan muamalah berlaku dengan baik. Jadi dia kata sebarang perintah arahan urusan yang bersabit dengan penguasa dalam hal muamalah, sebenarnya bukan hal muamalah saja, dalam banyak hal wajib diikuti.
As long as yang dia perintahkan itu tidak menyalahi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi sebab kita belajar muamalah, saya sebut muamalah. Ini berasaskan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Setiap perintah dan larangan dalam Islam ada sandarannya, ada rujukannya. Hatta setiap hukum yang dikeluarkan, especially dalam hal-hal yang melibatkan perkara besar seumpama ini, confirm ada rujukan dan dalilnya. Itulah ayat surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat yang ke-59. Mungkin saya tak pernah baca lagi ayat ni. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ni bukan hanya bersabit dengan muamalah, tapi bersabit dengan segala hal ehwal berkaitan dengan kehidupan kita. Dan termasuk dalam hal ehwal keagamaan dan juga muamalah juga termasuk, ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taala kamu kepada Allah. Ini ayat yang penting, ya, dan dia disebut dalam banyak hal. Dalam ibadah kita baca ayat ni. Dalam muamalah of course kita baca ayat ni, dan juga dalam hal-hal yang lain. Dia ayat yang penting. Dan sebagai seorang penuntut ilmu, ayat ni kita mesti ingat. Tuan-tuan boleh buka Quran, tengok pentafsirannya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah, taala kamu kepada Allah. Kan? Taat kepada Allah nombor satu. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Siapa Rasul? Rasul ni banyak, tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri minkum, penguasa-penguasa di kalangan kamu. Al-umara, ketua-ketua kita, daripada peringkat atas sampai peringkat bawah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu bercanggah, bertelagah, bergaduh dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi Allah Ta'ala suruh taat kepada tiga perkara. Pertama, taat pada Allah, of course. Yang kedua, taat kepada Rasulullah SAW, juga of course. Dua ni dipanggil ketaatan yang mutlak. Wa ulil amri minkum, dan juga kita kena taat kepada penguasa kita, tapi bukan ketaatan yang mutlak. Kita taat hanya dalam hal-hal yang tinggal melanggar batas-batas syarak, kita taat. Adapun kalau perintah yang melanggar batas-batas syarak, kita tidak taat. Walaupun Allah Ta'ala sebut ketiga-tiganya in the same verse, walaupun Allah Ta'ala sebut sekali, tapi tidak sama. Kerana dalam hal awal kehidupan kita, ketaatan pada Allah dan Rasul adalah yang mutlak, yang absolut. Adapun kepada selain Allah Ta'ala dan selain Rasulullah SAW, ketaatan itu hanya bersifat yang tidak mutlak. Selagi mana dia tidak bercanggah syarak, kita taat. Tapi kalau dia yang tidak bercanggah dengan syarak, kita taat. Tapi yang bercanggah, kita tidak boleh taat. Dan ini ditegahkan oleh ulama kita ramai lah, yang antara yang menulis dalam siasah syariah. Hatta Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam buku masyhurnya Al-Faslu Bainal Mihal wan Nihal, ada menyebut, dia kata al-imamul wajibut ta'ah maqadana bi kitabillah wa sunnati rasulillah, fa in zagha fi syai'in minhuma muni'a min zalik wa uqima alaihi al-had wal haqq fa in la yu'man azahu illa bi khal'ihi khuli'a ghairuhu khuli'a wa wuliya ghairuh. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia ulama besar ahli sunnah, dalam fiqh baik, dalam selain fiqh baik. Mungkin sebahagian kita tidak pernah mendengar namanya, tapi bagi orang yang belajar secara meluas, pasti akan kenal dengan beliau. Kata beliau dalam bukunya Al-Faslu Bainal Mihal wan Nihal, dia kata al-imam al-wajibut ta'ah, penguasa yang wajib kita taat, maqadana bi kitabillah wa sunnati rasulih, ialah penguasa yang menyuruh kita apa-apa yang tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Fa iza fi syai'in minhuma, jika dia melencong daripada kedua-duanya, apa yang kita perlu buat? Muni'a, adalah dia dihalang. Mana kena perbetulkan dia. Kena tegur dia, macam itulah lebih kurang. Walaupun ada prosesnya, tapi kita tak boleh ikut. Itulah poin beliau.
Jangan ikut nono saja. Yang tak betul tak boleh ikut, yang betul kita ikut. Dan sesiapa sahaja kita berpendirian sedemikian. Walaupun dia ketua kita, kalau yang betul kita ikut, tak betul kita tak ikut. Awak. Jangan kita ikut je semua benda. Betul ke tak betul ke ikut belaka. Pasal dia ketua kita kan, tak boleh. Ataupun jangan kita tak ikut aja. Kaki lawan tak boleh juga. Kan? Ikut dalam hal-hal yang baik. Dia kata jika dia melencong daripada kedua-duanya, maka hendaklah dia ditegah daripada perkara itu, dan didirikan kebenaran ke atasnya. Mana kena sampaikan dia perkara yang benar. Dan jika kita tidak aman kesakitan daripadanya, manakala dia menzalimi kita atas umpamanya, khuli'a wa wuliya ghairuhu, hendaklah dia di khulu'. Khulu' ni diturunkan daripada kekuasaannya, dan hendaklah melantik orang lain yang lebih layak dan lebih bagus berbanding diri. Itu kata Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Menunjuk kepada apa? Ketaatan kepada penguasa bukanlah ketaatan yang mutlak. Itu yang saya nak sebut di situ. Jadi kata Allah, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga taat pada penguasa dalam hal yang tidak bercanggah dengan syarak lah, Quran dan hadis sunnah Nabi SAW. Sementara ada banyaklah hadis-hadis Nabi. Hatta Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Salihin, memang dia ada bab tentang penguasa. Saya tak ingat nama bab itu, tapi ada bab penguasa. Dia bab mari hadis-hadis tentang tanggungjawab pemimpin, penguasa kepada pemimpin. Kena taat, kena doakan kebaikan kepadanya, dan ada beberapa yang lain. Dan dia juga menyebut akan tanggungjawab hadis Nabi SAW yang bersabit dengan tanggungjawab penguasa kepada rakyatnya. Kita ni dua hala, two ways. Kita ada tanggungjawab kita, dia pun ada tanggungjawab dia. Kita buat tanggungjawab kita, dia buat tanggungjawab dia. Dan perkara ni sebenarnya kita bincang secara spesifik dalam siasah syariah. Saya semua sentuh supaya kita ada basic idea. Baik. Itu satu. Kenapa kita tak boleh langgar perintah penguasa? Kerana ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. That is the great point. Itulah poin yang paling besar. Yang kedua, ia juga berasaskan kaedah usulul fiqh di bawah peruntukan masalih mursalah. Nombor dua. Kenapa kita kena taat pada pemimpin? Kerana pemimpin ada ruang untuk ditaati? Bukan. Kerana pemimpin dia berhak. Kenapa kita kena taat pemimpin dalam urusan-urusan muamalah khususnya? Kerana pemimpin ni tuan-tuan, dia ada peruntukan khas untuk dia yang diberikan oleh syarak dalam hal-hal yang bersabitkan kepentingan awam, yang mana dia mesti bertindak untuk menjaga orang di bawahnya. Itu kita sebut sebagai masalih mursalah. Dulu di peringkat awal kita belajar sumber-sumber fake. Kalau tuan-tuan masih ingatlah dululah, awal-awal dulu. Lepas kita belajar pentakrifan fake, kita belajar sumber kepada fake. Saya hanya sebut 4 saja. Pertama ialah Quran, the primary source of Islam. Of course nombor 1 Quran. Yang kedua ialah hadis Nabi SAW. Ingat. Yang ketiga ialah ijma', yang saya tak payah huraikan lagi. Yang keempat ialah qiyas, atau juga kita boleh sebut ijtihad. Itu kita panggil primary sources, mana source yang terpenting, yang kesemua ulama sepakat kita mesti ikut. Dalam hal ehwal yang bersabit dengan ibadah dan juga muamalah. Bukan sumber kepada seluruh hal ehwal agama. Sumber agama ni ada 4: Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tak tepat tu. Itu sumber agama dari sudut fiqh saja. Ibadah baik, muamalah baik. Pasal apa macam tu? Pasal sumber agama dari sudut akidah tak boleh. Dari sudut akidah hanya Quran, sunnah dan ijma' saja. Qiyas tidak ada, dan dia tidak diguna pakai dalam akidah. Jadi sumber agama dalam fiqh. Ibadah baik, muamalah baik. Quran, sunnah, ijma', qiyas yang kita sebut sebagai primary sources. Mana source yang terpenting sekali. Kalau akidah di sumber lain pula. Qiyas tak ada. Dalam akidah tak boleh qiyas. Itu kita sebut sumber-sumber yang kita mesti ikut, yang disepakati. Sebenarnya ada lagi sumber-sumber yang lain, yang mana kalau dihitung-hitung dan dibahaskan dalam ilmu usulul fiqh, dia perbincangan dia dalam ilmu usul fiqh. Sebenarnya ada tak kurang daripada berbelas-belas
sumber kepada fiqh. Antaranya ialah masalih mursalah. Dia ada banyak. Kenapa Ustaz tak sebut dulu dalam masa sumber-sumber fiqh dulu? Kerana saya tidak melihat kepentingannya dan kita tak perlu tahu pun. Cuma kalau ada hal-hal yang bersabit dengannya, saya akan sebut. Tapi tak perlulah kita sebut satu persatu istifsal, istishab, masalih mursalah, nak sebut fi'lu syar'u ma qablana. Saya kira tidak perlu. Tidak ada keperluan di situ. Tapi jika ada slot-slot tertentu yang menyebut akan sumber-sumber berkenaan, saya akan sebut. Macam malam ni dia sebut, kenapa kita kena taat perintah ulil amri? Kerana ada peruntukan buat mereka di bawah masalih mursalah. Apa? Masalih mursalah. Apa itu masalih mursalah? Masalih mursalah ialah suatu perkara yang asalnya tidak wajib ataupun tidak haram. Makna dia tidak disuruh dan juga tidak dilarang. Dia perkara yang tidak ada nas secara jelas. Tak ada nas pun. Nak kata benda tu wajib, tak ada nas yang kata wajib. Nak kata benda tu haram atau dilarang, tak ada benda yang, tak ada nas yang kata benda tu dilarang. Tapi dia diwajibkan atau diharamkan, dilarang oleh penguasa di atas dasar maslahah. Sebab itu kita sebut masalih mursalah. Maslahah yang sentiasa dilepaskan. Mursalah ni mana yang dilepaskan? Mana dia tidak ada satu ketetapan. Ia mesti berbalik kepada penguasa untuk nak menetapkannya. Dan dalam konteks hari ini, tuan-tuan, aplikasi masalah mursalah amat berguna sekali. Sehingga jika tidak ada aplikasi ini, kita lihat mungkin dalam banyak hal Islam akan jadi sempit dan akan menyusahkan kita. Kerana dunia berkembang. Macam mana Islam nak berkembang jika tidak ada peruntukan-peruntukan khas untuk nak meraihkan perkembangan itu? Selain ibadah lah, tuan-tuan. Ibadah dia tak berkembang. Ni muamalah. Jangan salah sangka pula kan. Manusia sentiasa berkembang. Contoh hari ni, tuan-tuan, banyak perkara baru yang diwajibkan oleh pemerintah. Saya bagi contoh. Apa dia? Dalam muamalah antaranya, tuan-tuan, hari ni banyaklah, banyak. Tuan-tuan, kalau dalam hak ehwal kekeluargaan, tuan-tuan nak kahwin, tuan-tuan kena masuk kursus. Kalau tuan-tuan tak masuk kursus, tuan-tuan tak boleh kahwin. Bagi contoh kahwin dulu lah, pasal tengok semua duduk termenung aja. Nanti saya bagi contoh muamalah hak kewangan tu kan. Saya kahwin dulu Ustaz. Tak masuk kursus pun. Abang kahwin zaman bila? 20 years ago, tak payah cerita lah. Ini cerita yang 10 years ke atas ni. Selangor telah mewajibkan kursus kahwin bagi pasangan yang nak berkahwin, kedua-duanya, bukan hanya suami. Dan tidak juga isteri, tapi both of them, makna kedua-duanya mesti kahwin. Mesti kahwin pula. Mesti ambil kursus. Sejak tahun 2006. Mesti ambil kursus. Apa maksud mesti tu? Wajib lah tuan. Kalau tuan-tuan ambil kursus, jangan harap tuan-tuan boleh kahwin. Tuan ingat ada qadi di Selangor yang nak kahwinkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tunjuk CJ kursus tuan-tuan. Tak ada je. Kita pun lawan qadi tu balik. Bukan qadi lah, tukang nikah tu dia panggil apa? Juru nikah kan? Juru nikah. Siapa juru nikah sini ya? Tak ada? Tak ada, saya boleh jadi. Ada? Fatah? Dulu ustaz yang siapa nama tu? Ustaz yang Kedah tu apa nama tu? Kusrin. Kusrin mana baru? Oh, sini tak ada juru nikah sendiri. Buatlah juru nikah sendiri, mohon. Mana pandai ustaz je lah. Oh, pakai yang mana baru lah. Oh, suruh Jumaat dia tak boleh ni sendiri kan. Dia mesti masjid karya saja. Okey. Saya tak tahu menahu sangat. Tapi mereka awal dulu sebenarnya saya nak mohon juga tu. Saya berebut dengan Kusrin tu. Tapi dah pengerusi rapat dengan dia bagi kat kawan tu kan. Tak apalah rezeki dia. Saya nak pengalaman tu. Kan? Masa tu pun tak sibuk sangat. Tak belajar, tak mengajar macam ni kan. Ni cerita 7-8 tahun yang lepas lah. Saya tanya pengurusi waktu itu, Nazir, dah ada calon belum? Dia kata belum ada lagi. Saya kata kalau ada saya nak lah, dia kata. Taklah sampai calon kawan tu kan, kawan kita juga. Mesti ambil khusus perkahwinan. Kita pun nak lawan lah juru nikah tu. Mak bagi hadis Nabi mana yang kata wajib ni nak kena khusus ni?
Juru nikah tu pun pergilah cari kitab, mana hadis, tak jumpa, memang tak ada. Pasal kursus-kursus umpama itu adalah benda yang baru, tapi diwajibkan oleh penguasa. Sekira-kira kalau tidak ada kursus berkenaan, tak boleh kahwin. Kira macam haram lah, tak boleh kahwin. Kalau kahwin kena denda, juru nikah kena denda, tuan-tuan pun kena denda. Apa itu? Itu di bawah slot yang kita sebut sebagai masalah mursal. Dia satu peruntukan yang besar yang diberikan kepada pemerintah untuk nak berinteraksi dengan perkara-perkara baru, sehingga dia boleh keluarkan satu hukum yang boleh diguna pakai dan bagus untuk kemaslahatan am. Ada kemaslahatan tak? Ada. Pasal apa kena ambil kursus kahwin? Pasal mungkin dia melihat datang masalah nak jaga keluarga. Pasal from day to day, year to year, memang kes perceraian meningkat. Tahun 2013 atau 14, saya pernah mengikuti kursus Jabatan Kebajikan Masyarakat masa itu. Memang dinyatakan bahawa kes perceraian ialah sebanyak 20%. Dalam TV pun memang disebut macam tu. Pernah ada satu wakil daripada Kementerian Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Wanita dan Keluarga Masyarakat tu. Masa tu Syahrizad lah, Tan Sri Syahrizad ke Datuk Seri. Dia pun ada sebut perkara sama. Kes perceraian adalah sebanyak 20%. Mana out of daripada 100 pasangan yang berkahwin, 20 daripadanya akan bercerai. Dan bila saya dapat perangkaan itu, saya pun kira tempat aku selama aku duduk sini dah 7-8 pasangan yang berkahwin. 2 daripadanya dah bercerai. Memang betul lah perangkaan itu. Mana 20%? Tak sampai 10 lagi tu. Baru dalam 7-8 orang kahwin, 2 dah bercerai. Mana ada kebenarannya statistik berkenaan. Jadi dia buatlah kursus kahwin. Wajib masuk kursus selama 2 hari 1 malam. Malam tak ada, dia pagi sampai petang. Saya pun masa tu nak kahwin, awal tahun 2006, bulan 1. Saya pun kena ambil kursus juga. Bayar tu dah satu hal, kan? Kena masuk kursus, tuan-tuan. Sedangkan pada waktu itu saya kerja shift malam. Tuan-tuan ingat saya ni baru jadi, saya ni dah lama ke jadi ustaz. Saya baru lagi. Dulu saya baru nak start. Saya hanya bekerja di restoran pada shift malam. After belajar kan, takkan nak duduk saja kot. Ada orang after belajar dia balik duduk kampung, habiskan dulu masa mohon sana mohon sini. Saya tak ada. Saya masa belajar pun saya kerja, habis belajar pun member balik kampung, saya tak balik kampung, saya masih bekerja di sini. Kerja shift malam, habis shift malam kena masuk kursus kahwin. Saya pun masuklah juga, pasal nak kahwin kan. Kalau tidak tak boleh kahwin. Aku dah nak kahwin ni. Duit ada tak ada tu belakang kira. Jadi kahwin dulu, kan? Saya pun masuk kursus berkenaan. Apa saya buat, saya sendiri pun tak tahu apa yang saya buat. Sebab dah kerja malam, saya tidur sepanjang kursus tu. Dan bukan hanya saya seorang, tuan-tuan. Isyak dah ke? Baru nak bercelotek. Dah isyak. Baru baca 2 baris kitab ni. Habis sudah lah tak habis. Saya tengok tuan-tuan semua duduk macam ngantuk je, saya pun. Sampai bukan saya seorang yang tidur, ramai yang tidur. Sehingga panel pada waktu itu kata tuan-tuan nak tidur pun tuan-tuan tidurlah, asalkan tuan-tuan tak keluar daripada dewan ini. Dan dia bagi lesen tidur, kita tidur, ngantuk kan. Masuk hari kedua sampai tengah hari, nak cerita masuk kursus. After kursus dapat CJ, alhamdulillah. Ilmu aku tak dapat tak apa, jadi CJ aku dapat, dah aku boleh kahwin. Akhirnya saya tak pastilah, kerana kursus perkahwinan tu telah diwajibkan sejak tahun 2006, 2007. Kemudian menjalar ke negeri-negeri yang lain juga mewajibkan. Tapi statistik yang saya dapat pada waktu itu tahun 2013 atau 2014. Saya tak pasti akan keberkesanannya, tapi kerana dia adalah perintah daripada kerajaan, kita wajib mentaatinya. Mana kita kena ikut. Dan memang kalau kita tak ada, tak boleh kahwin pun, kan? Itu di bawah peruntukan masalah mursal. Kemudian melarat kena ambil test HIV, dan saya tak tahu lagi sekarang apa lagi yang dikenakan. Sebab saya dah tak kahwin lagi after saya kahwin pada waktu itu. Mungkin ada lagi lah hal-hal lain yang diwajibkan, saya tak tahu. Pasal saya sudah tidak kahwin, baru seorang isteri. Mungkin saya lepas ni saya kahwin ke apa, saya akan tahulah, insyaAllah. Ada niat ustaz, niat mesti ada orang lelaki ya. Muslimat ada.
Tak ada selamat. Dan banyak lagi lah yang lain tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan, orang nak berniaga, orang nak buat bisnes, orang nak jual beli, tidak ada documentation. Dan memang tidak diwajibkan pun. Walaupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin musamma. Allah Ta'ala kata, wahai orang bukan orang tak ada wahai orang yang beriman, tak silap saya tengok ayat. Tapi Allah Ta'ala kata, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Allah Ta'ala kata, bila kamu berhutang, Allah Ta'ala kata kepada satu tempoh, maka kamu kena tulis. Allah Ta'ala ajar kalau berhutang, buat satu dokumentasi. Tapi dia kerana ia tidak diwajibkan. Kenapa? Kerana melihat kepada realiti dan practicality pada waktu itu, tidak ditulis hutang-hutang yang berlaku di kalangan para sahabat, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Ta'ala suruh tulis, tapi Nabi bila berhutang, tak adalah hadis menyatakan bagi dia tulis atau seumpamanya. Nabi hutang, Nabi hutang. Nabi pinjam, Nabi pinjam. Nabi gadai, Nabi gadai. Jadi tak tulis. Sebab itu majoriti ulama menyatakan bahawa ia tidak wajib. Tapi satu irsyad, mana satu galakan lah supaya pada masa hadapan tidak berlaku apa-apa pertikaian. Dah ada tu suruhan seumpama itu. Tapi tidak dilakukan secara eksklusif kerana tidak ada kepentingan dan keperluannya. Tapi hari ni apa-apa kena documentation. Kalau ikut asal-asal dokumentasi, dalam hak awal muamalah hanya sunnah sahaja. Tapi hari ni tuan-tuan, banyak benda yang bersabit dengan dokumentasi adalah wajib. Betul tak? Daripada mana itu? Masalah mursalah. Pemerintah yang mewajibkannya kerana nak jaga kemaslahatan am. Tuan-tuan pergi gadai, tak kisahlah nak gadai kat Bank Rakyat ke, nak gadai kat Ar-Rahnu Habib Jewel yang ada kat TSB ke. Banyak ustaz tahu pasal gadai, sebab saya pun suka gadai juga. Tuan ustaz dia banyak duit ke? Ustaz pun sesak lah. Macam-macam borang nak kena isi. Ibu jari sana, ibu jari, dua ibu jari nak kena cok kan. Contohnya lah, kalau tak buat tak boleh ke? Sunnah sahaja. Tak payahlah tuan nak cok-cok tulis, tak payahlah. Tuan ambil barang saya, bagi duit saya dah, nanti cukup dah. Wajib kan? Dekat perbankan kan apa? Kerana nak jaga kemaslahatan. Sementara hari ni tuan-tuan, banyak hal ehwal yang bersabit dengan kewangan, dia melibatkan juga perundangan. Dia digazetkan, dia diwartakan. Kalau nak buat bagi kod atau seumpamanya boleh. Dan bukan hanya tertentu kepada hal kewangan yang seumpama ini. Hal kewangan yang orang kata faraid atau seumpama pun sama juga. Hari ini banyak melibatkan perundangan. Sebab itu dokumentasi telah diwajibkan. Macam dulu nikah sama juga. Kita nikah dulu tuan-tuan. Mak ayah kita sampai hari ni tak ada surat nikah. Kalau kita cek, tak ada surat nikah dia tu. Habis tu dia tak menikah, dia menikah, kita ada ni. Tapi masa dulu tak wajib. Hari ni kalau kahwin mesti isi borang, mesti itu, mesti itu. Ini kita panggil pertukar di bawah masalah mursal. Dan contoh-contoh yang lain teramat banyak. Itu diberikan oleh syarak kepada mereka dan satu keistimewaan. Bukan untuk saja-saja, tapi untuk kepentingan dan maslahah am. Sebab itu disebut sebagai masalah mursalah. Hal-hal yang bersabit dengan kemaslahatan dan diberi ruang kepada pemerintah untuk nak mewajibkannya atau nak mengharamkannya, melihat kepada kemaslahatan am. Sebab itu dalam urusan-urusan selain ibadah, maslahat adalah perkara yang amat besar. Sehingga tuan-tuan, dalam satu-satu fatwa atau pendapat ulama yang dulu boleh jadi dia lemah. Dalam hal yang melibatkan khilaf lah, dulu pendapat dia lemah. Ada pendapat lain yang kuat. Tapi hari ini kadang-kadang pendapat yang lemah telah jadi kuat. Kenapa? Di atas dasar maslahah. Dan tak jadi salah untuk kita nak mengikuti satu pendapat walaupun dari sudut sandaran nas dan dalilnya tidak kuat, asalkan kemaslahatannya itu besar dan dia dapat orang kata apa, memenuhi hal-hal yang bersabit dengan kehidupan kita. Sebab itu kalau kita lihat benda ni amat penting. Dia panggil masalah mursalah. Jadi tuan-tuan kena tahu, masalah mursalah adalah pertukaran yang diberi oleh syarak kepada penguasa untuk dia menjaga rakyatnya dalam hal ehwal kehidupan ini, dan dalam banyak hal. Of course lah dalam muamalah, pertukaran ini amat berfungsi sekali untuk nak memastikan segala hal yang bersabit dengan muamalah berjalan dengan lancar. Bank negara umpama tuan-tuan, dia keluarkan jenis benda ni tak boleh buat, benda ni tak boleh buat kan.
Pasal apa? Supaya dia telah melihat. Dan banyak panel-panel yang ada hari ini untuk nak menjaga kemaslahatan dari sudut kewangan. Kita ada panel syariah, hatta di peringkat tinggi, yang nak jaga tentang pasal hari ni kewangan dia suka dikawal, bukan suka dikawal, dia terlalu luas dia punya konsep. Yang kadang-kadang tidak hanya melibatkan hak ehwal kewangan perbankan di peringkat bawah saja, dia melibatkan pelaburan yang besar-besar, yang kita sebut sebagai capital. Dia perlu kepada satu pengawal sediaan, yang mana jika ia tidak dikawal sedia, itu semua di bawah peruntukan masalih mursalah. Tapi bukan kita, ini penguasa. Penguasa dia boleh mewajibkan, dia boleh melarang jika ada kemaslahatannya, dan kita wajib mentaatinya, ya. Baik, dan ada lagi poin-poin yang penting, dan kita akan masuk sikit sentuh tentang percukaian, hal-hal yang bersabit dengan penyeludupan dan seumpamanya, insya-Allah taala. Jadi kita cakap panjang pun dapat berdua poin saja. Pertama, wajib mentaati pemimpin dalam hak ehwal yang tidak melanggar syarak. Yang kedua, ketaatan itu di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59, dan di atas peruntukan yang diberi oleh syarak kepada mereka yang kita sebut sebagai masalih mursalah. Cakap panjang-panjang 40 minit, sebenarnya poin 2 saja. Lebih tu celoteh, dah kahwin, dah seumpama, ya. Jadi insya-Allah taala, mudah-mudahan next kuliah kita akan sambunglah. Aku liqauli azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada bulan 10, bulan 11 insya-Allah saya ada lah untuk kuliah lagi 2 bulan. Tapi bulan 12 mungkin saya tak ada. Mungkin sebab hujung bulan tu cuti, 19 bulan. Cuti biasalah. Balik kampung, ya. Insya-Allah tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.